Minda Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bertajuk Wajib Mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Kota Al-Quds ialah tanah suci ketiga bagi umat Islam yang menjadi kiblat pertama sebelum diubah ke arah Kaabah di Mekah dan juga merupakan bumi para anbiya. Kota suci itu menjadi tempat pilihan berlakunya Isra' dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala pada malam yang paling bersejarah, serta menjadi imam sembahyang secara berjemaah bersama para anbiya ketika itu. Semua perkara tersebut menunjukkan dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh alam. Bumi Palestin yang mengelilinginya juga diberkati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan oleh nas Al-Quran melalui firman-Nya yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, dan kami berkati di sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra' ayat pertama. Masjid Al-Aqsa terkini berada dalam keadaan yang paling bahaya kerana diceroboh oleh pengikut Zionis, fanatik kaum Yahudi. Ramai yang tidak peka tentang situasi yang sedang berlaku kini, betapa tindakan mereka bertujuan merobohkan masjid suci itu. Keadaan ini menunjukkan mereka mempunyai perancangan untuk membina sebuah kuil Yahudi yang dinamakan Haikal Sulaiman di tapak masjid itu. Kuil yang dipercayai oleh mereka menjadi tonggak atau simbol kepada negara agung Israel yang diperjuangkan pada akhir zaman. Di samping itu, mereka juga mencari tabut, keranda atau peti kayu yang menjadi azimat untuk berperang bagi menakhluk dunia mengikut kepercayaan mereka. Peti yang disebutkan menjadi tanda kelayakan Talut menjadi raja, sewaktu mereka pernah menolaknya dahulu. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya daripada Allah ialah datangnya kepada kalian peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberikan ketenteraman jiwa daripada Tuhan kalian, dan berisi sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Harun. Peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi suatu tanda keterangan bagi kalian, jika kalian benar orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 248. Mereka mahu melaksanakan cita-cita pembinaan negara agung Israel yang dipimpin oleh Al-Masih Ad-Dajjal sebagai kuasa besar tunggal, di mana sempadannya bermula dari sungai Nil di Mesir hingga ke sungai Furat di Iraq, termasuk kota suci Madinah. Sehingga kan ia menjadi slogan perjuangan mereka yang mewajibkan semua kaum Yahudi di seluruh pelosok dunia agar berhijrah pulang ke negara itu. Oleh itu, apa yang dinamakan penyelesaian dua negara, two-state solution, adalah satu penipuan. Manakala mereka yang melaksanakan normalisasi terhadap negara Israel terkini pula sebenarnya telah ditipu atau bersikap jahil. Apa yang dilakukan oleh Zionis itu telah terpesong daripada ajaran kitab Taurat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa AS. Antara perkara yang dinyatakan dalam Taurat ialah kewajiban terhadap bangsa Yahudi agar bersama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala telah mendedahkan perkara ini melalui firman-Nya yang bermaksud, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab Taurat dan Injil mengetahui serta mengenalinya Nabi Muhammad dan kebenarannya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu, sedang mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian. Surah Al-Baqarah ayat 146. Bahkan para nabi mereka juga mengadakan ikrar dengan pengikut masing-masing. Hal ini dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada nabi-nabi dengan firman-Nya, sesungguhnya apa jua kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kalian, kemudian datang pula kepada kalian seorang Rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kalian, hendaklah kalian beriman bersungguh-sungguh kepadanya, dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh menolongnya. Allah berfirman lagi dengan pertanyaan kepada mereka, sudahkah kalian mengakui dan sudahkah kalian menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian, maka saksikanlah kalian, dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kalian.
Kemudian sesiapa yang berpaling ingkar sesudah mengakui perjanjian setia itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat 81 hingga 82. Perkara ini dibuktikan lagi oleh beberapa pendeta dan ilmuwan mereka yang memeluk Islam, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada zaman kini, ilmuwan terkenal berbangsa Yahudi pula memeluk Islam seperti Muhammad Asad, Maryam Jamilah dan lain-lain. Bangsa Yahudi sebenarnya tidak layak memerintah Palestin sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhijrah ke sana di dalam firman-Nya yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apalah jua kiranya daripada keturunanku pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kezaliman mereka yang berlaku sepanjang sejarah, dan sesungguhnya mereka sama sekali tidak layak mewarisi Palestin dan Baitul Maqdis. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan daripada Allah. Oleh yang demikian adalah disebabkan mereka kufur mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh para nabi yang tidak dibenarkan. Demikian itu adalah disebabkan mereka menderhaka, dan mereka pula sentiasa menceroboh. Surah Al-Baqarah ayat 61. Mereka dihalau dari Madinah dan wilayah semenanjung tanah Arab pada zaman Islam kerana terlalu banyak kejahatan yang dilakukan dan tidak mengenang budi terhadap kerajaan Islam yang melayan mereka dengan adil. Bahkan beberapa kali mereka pernah diselamatkan daripada bencana yang menimpa. Namun kebanggaan dengan kebangsaan Yahudinya menjadikan mereka takabur, laksana iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan mereka semula ke Palestin pada akhir zaman adalah bagi menamatkan ajal kaumnya yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memasuki bumi Palestin dengan penuh kezaliman dan segala perbuatan maksiat serta kemungkaran untuk melayakkan diri menerima hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum akhirat kelak. Dalam pada itu, mereka juga bertindak menubuhkan sebuah negara secara haram dengan merampas tanah daripada penduduk asal sejak zaman berzaman sebelum munculnya bangsa Yahudi. Tindakan itu diambil dengan sokongan kuasa besar selepas kejatuhan kerajaan Islam. Mereka pada hakikatnya dari segi agama langsung tidak berhak memiliki tanah suci itu, disebabkan mereka telah mengkhianati agamanya dan para rasul, khususnya Nabi Musa alaihissalam. Hal ini disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku sedangkan kalian mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kalian? Maka tatkala mereka berpaling daripada kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik, derhaka. Surah As-Saff ayat 5. Bangsa Yahudi pernah dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada masuk ke Palestin kerana mereka tidak menyahut seruan jihad bagi menegakkan agama dengan beramal berdasarkan kepada kitab Taurat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan mereka disesatkan dalam perjalanan selama 40 tahun lamanya. Malah mereka juga dikurniakan peluang untuk memerintah beberapa kali dalam sejarahnya apabila mereka beramal dengan kitab Allah Taurat. Akhirnya apabila mereka derhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Isa alaihissalam, dan paling akhirnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dilaknat sehingga akhir zaman dan tidak mempunyai kelayakan sehingga kini. Hanya pihak kuasa besar penjajah yang bersekongkol dengan kaum yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala itu yang berjaya membawa mereka masuk ke Palestin. Tujuannya hanyalah sekadar menjadi alat untuk menentang Islam dengan dipersenjatakan segala jenis persenjataan, termasuklah senjata pemusnah yang diharamkan oleh undang-undang antarabangsa.
Pada masa yang sama, mereka juga disokong oleh media barat yang bersekongkol dengan mereka, sehingga menggambarkan mereka dizalimi walaupun sebenarnya melakukan keganasan secara bersenjata. Adapun seluruh umat Islam yang menentang kezaliman mereka pula, semuanya disenaraikan sebagai pengganas. Terkini, tindakan zalim dilakukan oleh Yahudi Zionis dengan menghalau penduduk yang telah menetap sejak awal secara ganas menggunakan segala alat membunuh. Bahkan mereka juga merampas rumah kediaman atau merobohkannya, termasuk kedai perniagaan, dan kebun-kebun digantikan menjadi penempatan pendatang bangsa Yahudi yang dikumpulkan dari luar bumi Palestin. Perkembangan paling mutakhir, mereka menceroboh masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan bertindak ganas terhadap mereka yang memakmurkan masjid tersebut. Umat Islam diwajibkan bertindak ke atas kaum yang zalim itu yang menjadi kewajiban agama sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bermaksud, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi daripada menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut namanya, dan berusaha pula untuk meruntuhkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu, melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah. Bukan dengan cara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab siksa yang amat berat. Surah Al-Baqarah ayat 114. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian menceroboh dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Surah Al-Baqarah ayat 190. Kaum Yahudi Zionis itu tidak berhak menegakkan negaranya di bumi Palestin kerana kedatangan mereka sebagai penceroboh ke tanah suci umat Islam yang diamanahkan mempertahankannya. Maka negara yang dibentuk itu haram dan tidak layak dinormalisasikan dengan apa-apa cara dan helah sekalipun. Kita pernah menyaksikan adanya kesedaran dalam kalangan umat Islam apabila berlaku pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh seorang fanatik Yahudi pada tahun 1969 setelah berlangsung sidang kemuncak negara Islam di Maghribi Morocco. Dan rentetan selepas itu ditubuhkan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Jeddah pada 25 September 1969. Malangnya pada akhir-akhir ini, hanya tinggal segelintir sahaja pemimpin negara Islam yang berani membuat kenyataan yang tegas dengan mengajak umat Islam bersatu dan bersedia menentang Zionis yang zalim itu. Namun, kalangan rakyat umat Islam di seluruh pelosok dunia hari ini sudah mula menunjukkan semangat yang tinggi berkobar-kobar. Hal ini menandakan adanya kemanisan iman dalam diri mereka dan sifat persaudaraan Islam yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yang bermaksud, bandingan hubungan persaudaraan dalam kalangan orang-orang yang beriman berkait dengan hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sesama mereka. Laksana hubungan anggota dalam satu jasad. Apabila satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh jasad merasa sakit sehingga berjaga dan demam. Riwayat Muslim 2586. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang bermaksud, dan apakah yang menghalang kalian maka kalian tidak mahu berperang pada jalan Allah untuk menegakkan Islam dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas daripada kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami daripada ancaman musuh. Surah An-Nisa ayat 75. Sekian penulisan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, bertarikh 17 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 19 April 2022 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.